Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurjul Ain binti Ahmad, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Awah. Apa khabar anak-anak murid cikgu serta pada penonton yang budiman? Harapnya pada hari ini siap-siap belakalah ya. Okey, Alhamdulillah pada hari ini saya diberi peluang untuk kongsi dengan anda semua tentang suatu topik yang menarik, iaitu remaja. Okey, para penonton sekalian, banyak perkara menarik yang kita perlu tahu tentang remaja sebenarnya ya. Bukan sahaja kepada remaja itu sendiri, bahkan kepada kaum ibu bapa, guru serta masyarakat patut memberi perhatian yang serius kepada golongan ini kerana mereka adalah generasi pelapis masa hadapan. Perlu diingat, mereka yang akan memerintah dan mentadbir negara kita dalam tempoh 10 atau 20 tahun akan datang. Okey, sebelum saya meneruskan perbincangan tentang remaja dengan lebih lanjut, eloklah saya mendefinisikan dulu apa yang dikatakan remaja ya. Okey. Remaja adalah satu peringkat peralihan ataupun transisi dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa ya, ataupun diistilahkan sebagai cukup umur ataupun akhir balik ya. Apa yang dikatakan akhir balik? Akhir balik merujuk kepada kalau yang perempuan dah mula kedatangan haid, manakala yang lelaki pula dah mula mengeluarkan benih melalui air mani semasa mimpi yang pertama. Okey, kalau tengok umur pula ya, remaja ni berumur di antara 12 hingga 21 tahun. Okey. Bermakna ya, kanak-kanak maksudnya di zaman sekolah rendah ya, remaja sekolah menengah, manakala dewasa dah mula masuk ke alam pekerjaan ya. Okey, kebanyakan masa remaja ni adalah dalam ruang lingkup sekolah ya, bersama rakan sebaya dan juga guru ya, lebih-lebih lagi kepada remaja yang tinggal di asrama ya. Okey, bila berbicara tentang remaja, apakah gambaran yang terlintas di fikiran kita ya? Apakah gambaran yang terlintas di fikiran kita? Okey, mari kita cuba fikirkan. Okey. Biasanya kalau dikatakan remaja ni, kita boleh anggapkan kumpulan remaja ini adalah seperti burung ya, bebas seperti burung, bebas terbang di angkasa ya, tidak suka dikongkong, tidak suka disekat keinginan mereka ya, betul tak? Okey, lagi selain daripada bebas apa lagi? Selain daripada burung. Okey, ada juga kita kita menggambarkan remaja ini sebagai gunung berapi ya. Kalau lihat gunung berapi ya, maksudnya mempunyai energi ataupun daya ya, ataupun kekuatan ataupun tenaga ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Okey, lain daripada tu apa lagi yang kita gambarkan bila berkata tentang remaja? Okey, remaja juga digambarkan sebagai suatu golongan yang suka kepada adventure. Ya. Apa maksud adventure? Adventure ni maknanya remaja ini suka melakukan sesuatu peristiwa yang akan mengalami sesuatu keadaan yang mendebarkan, ataupun peristiwa yang aneh, ataupun peristiwa yang berbahaya ya. Seperti kita tengok dalam gambar di skrin ni. Okey, selain daripada tu apa lagi yang kita gambarkan tentang remaja ni? Okey ya, remaja juga digambarkan sebagai agresif ya, iaitu panas ya, ataupun baran ya, ataupun suka memberontak ya. Okey, apa lagi yang kita gambarkan tentang remaja? Okey, bergelora ya, maknanya remaja ni juga digambarkan sebagai satu golongan yang mempunyai keinginan yang bergelora, semangat yang membara ya, ataupun hati yang bergolak dan sebagainya. Okey, apa lagi yang kita gambarkan tentang remaja ya? Ya, obses ya. Obses ataupun taksub kepada sesuatu ya. Okey.
inilah antara beberapa gambaran yang terbayang di fikiran kita bila kita fikir tentang remaja. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Tapi saya rasa cukuplah saya ambil beberapa contoh ya untuk kita sama-sama memahami ataupun kita boleh menggambarkan apakah yang dikatakan tentang remaja. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perkembangan remaja ya. Sepanjang tempoh remaja ini membesar, mereka akan melalui begitu banyak atau proses-proses perkembangan remaja ya. Okey, kita lihat proses-proses perkembangan remaja dari aspek fizikal, emosi, mental, sosial dan juga rohani ya. Kita akan lihat apakah konflik-konflik yang wujud di sepanjang proses ini dan apakah yang kita harapkan remaja ini akan jadi. Okey, kita lihat yang pertama dari aspek perkembangan fizikal. Okey. Di peringkat ini, di peringkat remaja ini akan mula berlakunya perubahan fizikal dari segi bentuk badan ya. Kalau yang perempuan ya, daripada bentuk lurus ya, bentuk badan yang lurus saja akan bertukar kepada bentuk gitar contohnya ya. Kalau lelaki pula daripada bentuk lurus akan bertukar kepada bentuk V ya. Itu dia yang dikatakan perubahan fizikal. Selain daripada itu, berlaku juga perkembangan pesat pada alat jantina dan hormon ya, iaitu yang berkaitan dengan alat seksual. Menurut ahli psikologi ya, secara emosi tidak semua remaja berpuas hati dengan perkembangan fizikal mereka ya. Kadang-kadang akan berlaku konflik dan kebimbangan tentang keadaan fizikal mereka ya. Contohnya kalau yang berambut kerinting akan merasakan rambut kerinting tu tak cantik ya. Jadi berkehendakkan kepada rambut lurus ya. Begitu juga kalau yang berkulit gelap merasakan kulit gelap tidak cantik dan berkeinginan untuk memiliki kulit putih ya, dan sebagainya. Okey. Seterusnya, apa yang penting di peringkat ini adalah agar remaja dapat yang pertama menentukan keindividuan identiti diri ya, sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan lah ya. Kalau yang lelaki, bergembiralah jadi lelaki ya. Jangan pula ada keinginan untuk bertukar menjadi perempuan, macam itulah ya. Maknanya kita nak di peringkat ini remaja merasa bersyukur ya, dengan perubahan badan mereka dan menghargai ya, dan tidak menganggap ia sebagai beban, tetapi ia adalah anugerah dari Allah. Okey, seterusnya kita lihat dari aspek perkembangan emosi. Okey, yang pertama akan berlaku kebimbangan sosial ya. Perlu difahami bahawa perkembangan fizikal remaja memberi kesan secara langsung ya terhadap emosi dan sosial remaja. Maka akan wujudlah kebimbangan sosial ya. Contohnya remaja yang awal mengalami perubahan fizikal, contoh kalau yang perempuan umur 10 tahun sudah kedatangan haid ya. Jadi mereka ni akan berlaku perubahan fizikal lebih cepat daripada rakan yang lain ya. Oleh itu mereka akan bimbang ya, berlaku penyingkiran rakan sebaya ya, disebabkan fizikal mereka berbeza dari rakan mereka yang lain ya. Seterusnya akan wujud perasaan tidak stabil dan rendah diri ya. Remaja cenderung untuk mengalami perasaan yang tidak stabil ya, seperti perasaan marah ya, takut, bimbang ya. Perasaan-perasaan ini suka dikawal oleh remaja ya. Kecuali remaja yang benar-benar mempunyai kekentalan untuk mengawalnya ya. Okey, pemikiran remaja di tahap ni belum matang ya. Belum cukup rasional, belum cukup logik, belum cukup objektif
Okey, maka tidak hairanlah kebanyakan tingkah laku remaja banyak dipengaruhi oleh emosi. Okey, seterusnya di waktu ini jugalah akan berlaku ataupun akan wujud perasaan taksub terhadap ikon, ya, ataupun hero ataupun adiwira, ya, yang mereka sukalah. Kalau tengok situasi hari ini, remaja suka kepada ikon K-pop, ya, contohnya, ya. Okey, jadi perlu sangat pada peringkat ini kita mahu, ya, agar remaja dapat mengawal emosi, ya, dan seterusnya bertindak secara bertanggungjawab, ya, hasil didikan keluarga, rakan sebaya dan sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat kepada aspek perkembangan mental, ya. Okey, perkembangan mental berkait rapat ataupun berkaitan dengan pembangunan kognitif, ya, iaitu dia melibatkan pengetahuan, keupayaan berfikir, kebolehan menginterpretasi ataupun mengguna ataupun mengaplikasi pengetahuan yang mereka ada untuk bertindak ataupun terhadap sebarang tindakan yang mereka buat, ya. Okey. Remaja di peringkat awal ni tak mempunyai kekuatan mental yang jitu, ya, dalam mencari penyelesaian masalah. Okey, keputusan mereka lebih kepada andaian, ya. Tiada alasan yang kukuh ataupun konkret, ya. Oleh itu tak hairanlah akan berlaku percanggahan, ya, ataupun wujudnya konflik dengan orang dewasa, ya. Konflik apa? Konflik dari segi pemikiran, dari segi tindakan untuk tentukan perkara baik atau buruk. Konflik juga dari segi membuat pilihan, ya, pilihan kerjaya, pilihan pendidikan, ya, dan juga pemilihan rakan sebaya, dan macam-macam pilihan lain lagi, ya. Seterusnya berlaku juga konflik dari segi ideologi, ya. Okey, jadi maka di usia remaja ini mereka ni sangat-sangatlah memerlukan bimbingan orang dewasa yang rapat dengan mereka, ya, seperti ibu bapa, keluarga, guru, komuniti, ya, dan lain-lain lagi. Kerana akhirnya, ya, kita mahu agar remaja ini dapat memahami segala risiko, ya, dan tindakannya serta bertanggungjawab atas sebarang keputusan yang mereka ambil. Okey, kita lihat pula kepada aspek perkembangan rohani. Okey, kerohanian adalah imuniti, ya. Apa dia imuniti? Imuniti adalah kawalan dalaman, ya, ataupun motivasi dalaman ataupun kawalan kendiri, ya. Imuniti ini memainkan peranan membawa kepada kebaikan, ya. Sebab tu pentingnya aspek rohani, ya, di peringkat remaja ini. Okey, nilai kerohanian sangat penting, ya, sangat penting bagi membolehkan manusia mempunyai akhlak dan sahsiah yang terpuji, ya. Jika hati dipenuhi iman, ya, dipenuhi takwa, sabar, ikhlas, jujur, amanah, ya, semua ini akan membawa kepada keredaan dan juga kesejahteraan hidup, ya. Manakala kegagalan ataupun konflik yang wujud di sepanjang proses perkembangan remaja, dari setiap aspek yang saya beritahu tadi, ya, akan bahkan mengundang kepada gejala negatif, ya, iaitu gejala keruntuhan akhlak. Contohnya terjebak dengan isu-isu moral seperti pergaulan bebas, ya, penyalahgunaan dadah, inhalan, ya, ketagihan rokok, alkohol, dan sebagainya, ya. Dewasa ini remaja banyak juga terjebak dengan penyalahgunaan internet. Okey, oleh itu sangat penting di sepanjang proses perkembangan remaja ini, ya, remaja ni hendaklah seiring dengan penerapan nilai-nilai keagamaan, ya, supaya membentuk jati diri remaja yang mulia. Okey. Baik, sebagai rumusan kepada perkongsian kita pada hari ini,
saya nak tekankan, yang pertama, persoalan tentang remaja merupakan isu penting. Persoalan tentang remaja menjadi suatu persoalan yang amat penting dalam senarai tugas dan tanggungjawab sesuatu masyarakat dan negara. Bermula dengan institusi keluarga, institusi pendidikan, komuniti maupun pemerintah. Semua pihak kena memainkan peranan masing-masing. Remaja perlu dibimbing, diasuh, bukan dipaksa, bukan dikongkong, bukan pula dibiarkan bebas lepas tanpa kawalan. Sifat-sifat remaja seperti yang saya sebut di awal tadi, seperti apa tadi? Seperti burung, suka bebas, punya energi, suka adventure, bersifat agresif, punya semangat yang bergelora, taksub dan sebagainya tadi, perlu didorong kepada sesuatu yang positif. Kerana apa? Kerana akhirnya sejauh mana sesuatu masyarakat itu mampu membentuk golongan remaja berlandaskan falsafah dan matlamat yang ingin dicapai, maka sejauh itu jugalah masa depan sesuatu masyarakat tersebut ataupun tamadunnya akan berada di landasan dan juga hala tuju yang ingin dicapai. Jadi sangat penting, sangat penting aspek pembinaan remaja dalam sesuatu negara. Jadi ayuh semua anak-anak remaja, anak-anak murid cikgu sekalian, termasuklah para penonton budiman, ibu bapa, masyarakat dan sebagainya, ayuh kita sama-sama gembeling tenaga agar remaja kita satu hari nanti menjadi seorang dewasa yang hebat, berjaya, bergaya, yang mampu memimpin negara, bangsa, agama kita pada masa hadapan dengan gemilang. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk kali ini. Moga jika ada kelapangan akan berjumpa lagi di perkongsian yang lain pula. InsyaAllah saya akan mengupas isu-isu atau persoalan remaja yang lain pula lah. Sebelum mengundurkan diri, suka saya mengajak anda semua, sila tekan butang subscribe, tekan butang like, dan juga share sebanyak yang boleh agar perkongsian pada kali ini memberi manfaat juga kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.